الشيخ المسلم تعالى نفعنا بهم في الدار. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب telah cita-cita oleh kebanyakan daripada ahli kitab. Ahli kitab tu ialah Yahudi dan Nasrani dan Nasara. Telah cita-cita oleh kebanyakan daripada kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Di sini Allah Ta'ala menceritakan satu perasaan yang ada di dalam hati orang kafir ahli kitab daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Sebab pasal ceritanya adalah satu golongan daripada ulama-ulama Yahudi mereka kata kepada setengah-setengah daripada sahabat pada ketika orang Islam kalah di dalam peperangan Uhud. Jadi ceritanya berlaku selepas pada orang Islam kalah berperang peperangan Uhud. Maka satu golongan daripada daripada ulama-ulama Yahudi yang ada di Madinah tu kata kepada setengah sahabat, dia katanya dengan maksudnya perkataan dia katanya, sekiranya kalau kamu di atas yang sebenar, kalau betul agama kamu, kalau Islam itu yang betul, yang sebenar, maka tentu kamu tidak kalah sama sekali. Tentu sama sekali kamu tidak kalah. Jadi dia sahabat yang tadi itu ialah namanya Hudzaifah dan Ammar bin Yasir. Yang mana asal dua orang ininya asal orang beragama Yahudi, asal daripada orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Maka selepas pada peperangan kalah orang Islam dalam peperangan Uhud, maka setengah ulama Yahudi itu kata kepada dua orang sahabat tadi, nama Hudzaifah dan nama Ammar bin Yasir, yang mana asal merekanya ialah orang Yahudi. Dia katanya, kalaulah Islam itu betul, kalaulah Islam itu sebenar, maka tentu kamu tidak kalah. Tentu tidak menipai akan kamu oleh perkara yang menipai kamu dalam peperangan Uhud. Banyak mati, banyak dibunuh. Lalu tu dia katanya, seeloknya kamu kembalilah kepada agama asal kamu. Sebab agama asal kamu ialah agama Yahudi, itu ialah agama yang lebih sebenar. Agama yang terlebih dapat penunjuk daripada Allah. Jadi itulah perkataan ulama Yahudi yang menghasut-hasutkan kepada setengah-setengah sahabat supaya tinggal Islam, balik kepada agama Yahudi balik. Maka
apabila ada kata begitu, apabila setengah ulama Yahudi kata begitu, maka sahabat tadi tu, dua orang sahabat tadi tu pergi kepada Nabi SAW. Cerita kepada Nabi, bagi tahu kepada Nabi. Maka disitulah turun ayat ini. Katanya permanya wadda katsirum min ahlil kitab. Telah cita-cita oleh kebanyakan daripada kafir ahlil kitab dan Yahudi. Apa citaan mereka? Lau yaruddunakum bahawa kembali mereka itu bahawa kembali mereka itu akan kamu. Bahawa mengkembali mereka itu kebanyakan daripada kafir akan kamu. Kini kembali kepada agama asal yang belum pada masuk Islam. Min ba'di imanikum kuffara. Kemudian daripada beriman kamu. Kembali jadi kafir balik. Jadi kafir balik. Ini kembali tadi. Kembali bahawa kembali kamu kepada jadi kafir balik. Jadi itu Allah Ta'ala buka Rusia yang mana perasaan itu, perasaan dengki itu yang ada di dalam hati mereka, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi, katanya kebanyakan orang kafir, Yahudi dan Nasrani ada cita-cita supaya orang-orang Islam, yang sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam tu bahawa kembali kepada agama asal mereka itu. Tinggal Islam, balik kepada agama asal mereka. Maka citaan itu tu tak lain tak bukan, katanya hasadam min indi anfusihim. Kerana hasad daripada sisi diri mereka itu. Mana kerana ada sifat dengki, sifat hasad yang ada di dalam hati mereka. Jadi maknanya citaan tadi, citaan bahawasanya ingin kalaulah setengah-setengah sahabat Nabi itu kembali kepada kufur balik tu, itulah yang disukai mereka itu. Perasaan itu tu datang daripada sifat hasad dengki mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kemudian daripada barang nyata bagi mereka itu di dalam Taurat nyata, sebab dah sebut dalam kitab Taurat oleh sebenar pada keadaan Nabi Muhammad. Jadi kemudian daripada nyata bagi mereka, jelas bagi mereka itu, bagi ahli kitab, bahwasanya keadaan Nabi Muhammad itu di dalam keadaan yang sebenar, dalam sebenar yang betul, maka lalu itulah mereka berdeki. Maka dengan sebab berdeki itulah cita-cita hendak bahawa setengah-setengah orang Islam tu balik jadi kufur. Jadi dia dengki ini, apa makna dengki? Hasad atau dengki itu makna cita-cita hilang nikmat di orang lain. Ada cita-cita di dalam hati supaya nikmat yang ada ke orang lain itu hilang, habis, lenyap. Begitu. Maka apa maksud di sini? Apa maksud di sini? Dengan sebab mereka dah tahu, mereka ahlul kitab, mereka dah tahu, dah nyata, dah jelas daripada kitab Taurat mereka, bahwasanya agama Nabi Muhammad itu ialah agama yang sebenar, agama yang betul. Maknanya kalau agama Muhammad itu yang betul, maka mereka di atas agama Yahudi tidak mengikut Nabi Muhammad tu, mereka di dalam kesalahan, mereka di dalam kesesatan. Maka kita maklum bahawasanya kalau orang yang sesat,
tempat kediamannya di akhirat esok ialah neraka. Tempat bagi orang yang duduk dalam hidayat, dalam yang sebenar, maka ialah syurga. Maka jadi tempat pasal berdeki mereka itu berdeki bahawasanya orang Islam, orang yang mengikut agama Nabi Muhammad, orang Islam akan dapat nikmat di dalam syurga nanti. Orang Islam akan dapat nikmat di dalam syurga nanti. Mereka akan masuk neraka. Mereka dah tahu. Maka di situlah munasabah dengan makna hasad. Yang makna hasad tu ialah cita-cita supaya hilang nikmat yang ada di orang lain. Maka mereka dah tahu katanya orang Islam akan masuk neraka, masuk syurga, mereka akan masuk neraka. Maka dia tak suka bagi orang Islam masuk syurga, dengan sebab mereka dicita-cita tak suka kepada orang Islam tu masuk neraka, maka dengan sebab itulah mereka cita bahawasanya orang Islam tu balik jadi kufur supaya mereka tak dapat masuk syurga. Supaya mereka tak dapat masuk syurga, itulah katanya, sebab itulah dia cita-cita bahawasanya kalau sebolehnya nak kembalikan orang Islam kepada agama kufur balik. Supaya mereka tak dapat masuk syurga. Supaya mereka tak dapat masuk syurga, supaya mereka orang Islam tu tak dapat masuk syurga, tak dapat nikmat di dalam syurga. Itulah tempat dengki mereka. Sebab tu, sebab makna dengki itu ialah cita-cita menghilangkan nikmat daripada orang lain. Itulah cerita dia. Maksudnya begitulah. Jadi kita ulang sekali lagi. Wadda kathirum min ahlil kitabi. Telah cita-cita oleh kebanyakan daripada kafir ahlil kitab. Siapa dia? Yahudi dan Nasara. Cita, apa citaan mereka? Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Bahawa kembali mereka itu akan kamu. Cita-cita mereka nak kembalikan kamu orang Islam. Min ba'di imanikum kuffara. Kemudian daripada sudah beriman kamu. Kemudian dari kamu tu sudah beriman. Kembali tadi, kembali mereka itu akan kamu kepada jadi kafir. Supaya kamu tu tak dapat nikmat dalam syurga. Sekiranya kalau kamu balik jadi kafir, kalau orang Islam tu balik jadi kafir, tentu tak dapat nikmat dalam syurga. Itu munasabah mana hasadam min indi anfusihim. Kerana hasad, kerana berdengki yang ada di sisi mereka itu, ada di hati mereka itu. Jadi maknanya sebab itu kita ingat katanya hasad ni ialah cita-cita nak menghilangkan nikmat daripada orang lain. Maka nikmat yang sebesar-besar nikmat ialah nikmatul iman. Iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar. Iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar. Dengan sebab dua-dua nikmat ni lah dapat bahagia di akhirat nanti. Maka mereka cita-cita supaya nak hilangkan nikmat iman, nikmat Islam, supaya balik jadi kufur. Itu dengki. Itu mana kata mereka tu dengki, maknanya kalau kembali kepada jadi kafir, kalau balik jadi kafir, maka habis nikmat. Ialah nikmat sebesar-besar nikmat tu ialah al-iman dan al-Islam. Dengan sebab kedua tu dapat bertuah di akhirat nanti. Itulah maksud katanya hasadam min indi anfusihim. Jadi maknanya citaan yang tersebut tadi, citaan ialah citaan nak menghilangkan nikmat dengki tadi, ialah cita nak bagi balik jadi kufur balik tu. Itu berlakunya bila min ba'di ma tabayyana lahumul haq,
kemudian daripada nyata, kemudian daripada barang yang menyata bagi mereka itu di dalam kitab Taurat. Jadi kemudian daripada mereka dah tahu dengan jelas bahwasanya Nabi Muhammad itu yang sebenar. Mereka ialah yang salah. Maka itulah maksud dianya. Jadi kita boleh faham dah tu kenapa boleh dengki. Ciptaan itu ialah dengki. Maka apabila ada ciptaan-ciptaan daripada kebanyakan ahli kitab, kita untuk nak kembalikan cita-citaan mereka mengembalikan orang Islam kepada jadi kafir supaya hilang nikmat daripada orang Islam dengan sebab dengki daripada mereka itu, maka apa yang nak buatnya? Dengan sebab berlakunya begitu dia orang kafir, ahli kitab, apa yang Allah Ta'ala perintah kepada Nabi buatnya? Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Dia dua-dua tu makna lebih kurang. Fa'fu mana al-afu kita panggil kata maaf. Wasfahu panggil safahah. Safahah makna dua-dua tu lebih kurang. Berdekatan pada makna. Fa'fu wasfahu, maka maaf oleh kamu. Tak ambil kisah lah. Maknanya maaflah, biarlah mereka ada cita-citanya begitu. Maka maaf oleh kamu dan berpaling oleh kamu. Berpaling ini berbelakang kepada mereka. Jangan peduli. Jangan hirau. Jangan peduli, jangan hirau. Maaf kepada mereka dan berpaling oleh kamu daripada mereka itu. Berpaling itu jangan peduli kepada mereka. Biarlah dia ada ciptaan mereka, biarlah dia katanya, biarlah mereka katanya agama Islam salah. Kalau betul, kenapa kamu dapat kekalahan dalam peperangan Uhud? Banyak orang Islam kena bunuh. Kalau agama yang betulnya, kalau Islam tu agama yang sebenar, tentu Allah Ta'ala menolongkan kepada orang Islam, tak kalah sama sekali. Biarlah kata, jangan hirau kepada, jangan peduli kepada mereka. Biarlah mereka kata. Maka fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Dalam maknanya untuk sementara waktu, untuk sementaranya Allah Ta'ala perintah kepada Nabi dan sahabat Nabi, apa dia? Maaf kepada mereka, jangan hirau kepada mereka, jangan peduli kepada mereka. Biarlah mereka kata. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, hingga mendatang Allah dengan suruhannya, dengan suruhnya, suruh Allah. Sehingga Allah Ta'ala datangkan perintahan apa yang hendak buat kepada mereka, apa yang hendak ambil tindakan kepada mereka, orang kafir ahli kitab. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahawasa Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Ini Allah Ta'ala amat kuasa di atas meluluskan sesuatu yang dia kehendak. Allah Ta'ala amat kuasa untuk nak meluluskan tiap-tiap perkara yang dia kehendak nak buat. Sekiranya kalau benda yang dia nak buat, tentu sama sekali boleh buat. Maka di sini untuk nak bunuhkan orang kafir, untuk nak dendakan orang kafir, semuanya Allah Ta'ala kekuasa. Munasabah di sini setengah daripada kekuasaan Allah. Yang munasabah di sini ialah ambil tindakan, mendendakan, mengazabkan orang kafir, itu setengah daripada perkara yang dikuasai oleh Allah. Tapi tidak diazabkan, tidak didendakan dengan sebab mereka kata begitu, padahalnya bukan Allah Ta'ala tak mampu nak ambil tindakan terhadap mereka, tapi disuruhkan maaf. Sementara untuk sekarang, maaf dulu, biarkan dulu. Jangan peduli kepada mereka. Itu mana katanya, fa'fu, hendak maaf oleh kamu dan berbelakang kamu kepada mereka, daripada mereka itu. Sehingga adalah Allah Ta'ala perintah dengan benda lain pula.
Maka apa dia benda lain pula yang Allah Ta'ala akan perintah ialah suruh berperang. Jadi sementaranya, jadi untuk masa sekarangnya yang disuruh orang Islam buatnya apa dia? Maaf dan jangan ambil salah kepada mereka, jangan peduli kepada mereka. Begitulah dulu untuk sementara waktu. Sehingga nantilah jadi soalan katanya untuk waktu sekarangnya, maaflah kepada mereka, jangan pedulilah kepada mereka. Nanti satu hari Allah Ta'ala akan turun suatu perintahan, suatu suruhan terhadap mereka macam mana nak buat masa depan. Itu dah ada cadangan. Dah ada cadangan nak buat masa depan. Allah Ta'ala amat kuasa nak buat macam mana, tahu nak buat macam mana terhadap mereka. Maka di sini itu masalah katanya disuruhkan orang Islam, orang mukmin terhadap orang kafir itu maaf apabila ada kataan yang tak disukai, ada celaan, ada apa macam-macam, maka maaf, jangan peduli. Maaf, jangan peduli. Itu sebelum disuruh berperang. Jadi maknanya fa'fu wasfahu ni maknanya dinasahkan dengan ayat berperang. Dinasahkan. Jadi maknanya Allah Ta'ala suruh katanya apabila ada perkara, ada perkataan, celaan apa semua daripada orang kafir, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maaf dulu, jangan peduli lagi. Sehingga Allah Ta'ala akan datang, akan turun perintahan daripada terhadap mereka apa yang nak buat. Ialah nanti tak lama, tak berapa lama Allah Ta'ala akan suruh berperang dengan mereka itu. Tapi jadi kita boleh tahu katanya ini ayat ni pada awal-awal Nabi hijrah kepada Madinah, belum pada perintah berperang. Masa turun ayat ni Nabi tak mulai berperang lagi dengan orang kafir Yahudi. Tapi dengan orang kafir musyrikin dah mulai. Tak menafi kata macam mana tak berperang, Uhud dah perang. Uhud tu berperang dengan orang kafir musyrikin, tapi berperang dengan orang kafir Yahudi di Khaybar. Apa dia satu lagi? Yahudi di Khaybar. Apa dia? Bani Nadir. Selagi. Jadi dua golongan yang ada di Madinah ialah Yahudi yang ada di Khaybar dan Yahudi yang ada di Bani Nadir. Maka disuruh maaf sementara, tapi lagi akan datang selepas tu Allah Taala perintah berperang kepada dengan Yahudi yang ada di Khaybar. Sebab tu kita ada dengar cerita peperangan Khaybar. Peperangan Bani Nadir. Maka itu ialah peperangan orang Islam dengan orang Yahudi. Perang orang Islam dengan orang Yahudi yang ada di Bani Nadir dan di Khaybar. Kesemuanya kalah mereka. Selepas kalah telah mereka berpindah pergi duduk tempat dia sekarang. Duduk kawasan Palestin. Selepas pada Palestin tu lari masuk Eropah. Selepas pada Eropah halau di orang Jerman datang kepada situ balik. Itulah kehidupan orang Yahudi. Halau di sana, halau di sini. Itulah. Kemudian masuk tajuk lain pula. Katanya suruh sembahyang zakat. Maknanya suruh sembahyang dan suruh zakat. Ini suruhan sembahyang, suruhan zakat. Cerita lain pula. Firmannya, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Jadi munasabah
apa munasabah wa aqimus salat wa atuz zakat dengan ayat sebelum? Apa tempat yang munasabah dengan katanya aqimus salat dan diri oleh kamu akan sembahyang yang 5 waktu dan keluar oleh kamu akan zakat harta? Apa di sini munasabah dengan yang ayat yang sebelum pada ni? Maka tempat yang jadi munasabahnya ialah begini. Allah Ta'ala firman sebelum pada ni katanya fa'fu wasfa'u hatta ya'tiyallahu bi'amri. Jadi Allah Ta'ala suruh maaf kepada mereka dan berpaling kamu daripada mereka. Jangan peduli, jangan herau kepada mereka, maaf. Jadi maknanya hal mereka biarlah mereka nak jadi macam mana, nak kata apa mereka nak buat biarlah. Jangan peduli, maaflah kepada mereka. Jadi kamu tunaikan tugasan kamu yang disuruh kepada kamu. Apa dia? Sembahyang dan keluar zakat. Itu munasabah ayat ni dengan ayat yang sebelum. Jadi ayat yang sebelum tu katanya maaf apabila mereka tu ada buat benda-benda yang tak disukai, ada kata benda-benda yang begitu, maka kamu maaf, kamu jangan peduli kepada mereka. Jadi rugi masa, buang masa dengan sebab dia bercakap dengan mereka itu, peduli kepada mereka itu, hirau kepada mereka itu, buang masa. Sebab masa sekarang Allah Ta'ala tidak suruh berperang dengan mereka lagi. Jadi mana yang sepatut buat sekarangnya sembahyang dan zakat. Jadi kamu buatkan benda yang disuruhkan kamu. Kepada mereka jangan peduli. Jangan rugi masa dengan sebab mereka. Jangan rugi masa dengan sebab mereka. Kamu buatlah benda yang disuruh, yang diperintahkan kamu daripada sembahyang dan zakat. Yang mana sembahyang dan zakat ni ialah kebaikan untuk diri kamu. Kebaikan untuk diri kamu. Begitu. Itu wajah munasabah. Tepat jadi munasabah di antara ayat ini dengan ayat yang sebelum. Wa aqimus salata, dan hendak berdiri oleh kamu akan sembahyang 5 waktu. Kemudian sini ada bahasan lah tu. Berdiri itu apa makna berdiri? Diri oleh kamu, diri, berdiri. Setengah katanya ikut wa aqimus salat, ternyata berdiri, sebab nak sembahyang mesti berdiri. Bagi orang yang puasa, dengan sebab yang paling penting, yang setengah pada perbuatan yang pentingnya ialah berdiri. Perbuatan tengok, dia tempat lamanya berdiri. Berdiri sebab baca surah Fatihah lagi, pada baca surah lagi dalam rakaat pertama dan yang kedua. Memanglah tak menafi kata sujud dipanjangkan juga, rakaat dipanjangkan juga, tapi berdiri lebih lama lagi. Sebab tu termasyhur apabila sebut kata sembahyang berdiri. Sebut kata sembahyang kena berdiri. Itu tengoklah kalau puasa, tapi setengah kata berdiri oleh kamu makna menunaikan ibadat sembahyang. Bukan maksud berdiri, bukan duduk, bukan itu. Mana tunai oleh kamu akan sembahyang. Berdiri oleh kamu akan sembahyang yang 5 waktu. Kenapa kata sembahyang 5 waktu? Sebab sini cakap pasal yang wajib. Sembahyang yang wajib maklumlah sembahyang 5 waktu. Adapun sembahyang yang lain walaupun disuruh tetapi bukan wajib. Sembahyang yang lain daripada 5 waktu walaupun disuruh tetapi tidak wajib. Dan keluar oleh kamu akan zakat harta kamu. Dan keluar oleh kamu akan zakat harta kamu. Gitulah. Tak menafilah yang lain lagi, yang wajib-wajib tu banyak lagi. Ini yang penting. Kemudian firman pula wal ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi. Dan barang suatu dan barang suatu amalan
dan barang suatu amalan. Maksudnya mana-mana amalan kebajikan. Dah. Mana-mana amalan. Mana-mana amalan. Patut depan dia kata daripada kebajikan. Daripada kebajikan. Depan sikit tu dia kata daripada kebajikan. Daripada kebajikan tu tafsir bayan bagi suatu amalan. Jadi maksudnya mana-mana amalan kebajikan kamu, mana-mana amalan kebajikan kamu yang kamu dahulu bagi diri kamu. Semula. Dan barang suatu amalan. Maksudnya mana-mana amalan yang kamu dahulu bagi diri kamu. Ini yang kamu buat pada masa dulu-dulu. Yang telah kamu buat. Yang kamu telah buat semalam, buat kemarin yang dulu, buat minggu yang lepas, bulan yang lepas, tahun yang lepas. Mana yang amalan kebajikan, apa dia keamalan tu daripada kebajikan. Mana-mana amalan kebajikan kamu, amalan kebaikan kamu yang kamu telah dilakukan, yang kamu telah membuatkan. Buat bila? Buat belum pada masa turun ayat ni lah. Buat pagi tadi, kalau kita sekarang ke, kalau kita sekarang tengah hari, maknanya amalan yang telah dulu, maknanya amalan yang pagi tadi, semalam, kemarin dan sebelum yang telah lepas. Minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas. Jadi amalan yang kamu dah buat, bukan dulu, zaman dulu, bukan begitu. Yang kamu telah dibuatkan, telah dilakukan. Amalan yang kamu telah buat. Memanglah masa depan tak buat lagi. Jadi pendek katanya, dia katanya dan barang suatu amalan, yakni mana-mana amalan. Mana-mana amalan yang kamu, mana-mana amalan yang kamu buat, yang telah kamu buat daripada kebajikan, yakni mana-mana amalan kebajikan yang kamu telah buat. Tajiduhu indallahi, nescaya dapat kamu akan pahalanya di sisi Allah. Nescaya dapat kamu akan pahalanya, pahala barang suatu amalan kebajikan tadi. Di sisi Allah. Ni tersimpan di sisi Allah. Di sisi Allah maknanya tersimpan di sisi Allah. Bila tersimpan di sisi Allah, yakni ketika kamu kembali kepada Allah. Nasya dapat kamu akan pahala di sisi Allah. Dapat tu bila? Jaga sikit masa kita nak dapat pahala ketika mana? Dapat kamu akan pahalanya di sisi Allah, tersimpan di sisi Allah. Pahala dapat tu, yakni apabila kembali kamu kepada Allah. Dapat, yakni di sisi kembali kamu kepada Allah. Ini apabila kamu dah mati. Apabila kamu mati, kamu kembali kepada Allah, di sanalah kamu akan dapat pahala daripada amalan kebajikan kamu. Yang mandikanakan pahala di sini bukan tulisan pahala. Maksud pahalanya apa dia? Pahala ni sebenarnya balasan baik. Balasan baik. Itu pahala. Balasan baik itu pahala. Balasan baik di atas amalan baik. Kalau iqab, balasan jahat di atas amalan jahat. Begitu. Jadi maksudnya ini Allah Ta'ala nak menggemarkan.
Jadi maksud ayat ni, maksud perkataan ini, ayat ni katanya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallah. Ini Allah Ta'ala nak menggemarkan. Allah Ta'ala nak menggemarkan, nak mesemangatkan. Nak menggemarkan, nak mesemangatkan kepada orang mukmin untuk buat amal taat. Nah, untuk buat amal taat, untuk buat amal kebajikan. Dan untuk nak menjauhkan daripada kejahatan, maksiat. Dengan sebabnya, kalau kebajikan yang, kalau ada amalan kamu yang kebajikan, yang kamu buat pada masa hidup di dalam dunia, tentu apabila kamu mati, tentu apabila kamu berjumpa kembali pada Allah, akan dapat balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pasal maksiat tak cerita pun. Pasal maksiat tak cerita pun. Tadi katanya ini nak menjauhkan daripada maksiat juga. Ini sebaliknya. Maknanya maksudnya mana-mana amalan kebajikan yang kamu buat dalam masa hidup kamu, apabila kamu mati kembali pada Allah akan dapat balasan baik di atas amalan baik kamu. Sebaliknya, maklum. Sebaliknya, mana-mana amalan kejahatan yang kamu lakukan dalam masa hidup kamu, apabila kamu kembali kepada Allah, akan dapat sesaan dari kerana amalan itu. Walaupun tak sebut, tapi dah faham. Dah. Mana-mana amalan kebajikan itu lawan bagi amalan, mana-mana amalan kejahatan itu lawan amalan kebaikan. Akan dapat balasan seksa, itu lawan bagi pahala. Dia panggil mafhum mukhalafah. Faham secara sebaliknya. Sebaliknya, begitulah. Jadi maksud daripada ayat ini apa? Dua perkara. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apa dia maksud dia? Tujuan dia nak menggemarkan di atas amalan taat dan nak menjauhkan daripada, nak menakuti daripada amalan maksiat. Nak menggemarkan kepada amalan kebajikan dan nak menakuti daripada buat maksiat, buat amalan kejahatan. Salah katanya apabila tengok, seolah-olah apabila kita tengok orang tu, apabila tengok orang tu semayang, tengok orang tu puasa, tengok orang tu berinfak, menginfakkan dengan hartanya, katalah, buatlah, nanti Tuhan balas baik apabila kamu mati. Seolah begitulah. Buatlah, jangan lemah. Buatlah, rajin lagi, kuat lagi. Jangan lemah. Nanti Tuhan balas baik pada kamu. Lagi banyak, lagi senang, lagi bahagia, lagi mewah. Gitulah. Lepas tu, kalau tengok pada orang maksiat, jangan buat benda ni, nanti kena denda, kena seksa, selepas pada mati. Salahnya begitu. Itulah. Jadi dia katanya setiap-tiap amalan yang kamu buat daripada apa dia katanya, dan barang suatu amalan, ini mana-mana amalan yang kamu dahulu bagi diri kamu, mana yang kamu buat untuk diri kamu. Jadi amalan kebajikan yang kamu buat tu tak lain tak bukan untuk kebahagiaan diri kamu. Jadi amalan tu dia jangan katanya bukan tak kerana Allah kah? Memanglah. Kita buat amalan kerana Allah, tapi untuk bahagia kita dalam akhirat. Begitu. Jadi maknanya dia biasanya cakap gitu, amalan baik untuk diri. Biasanya manusia ni kalau buat kebajikan baik untuk diri. Kalau jahat orang lain. Biasanya kalau adat orang manusianya, kalau untuk diri dia tak buatlah jahat untuk diri. Kalau setengah orang tu nak jahat, nak mengarut, nak buat jahat, nak zalim ke orang lain. Adat manusianya begitu. Sebab tu maknanya bukan tak menafikan, bukan katanya buat untuk diri, bukan tak ikhlas pada Allah, itu pasal lain.
Masalah ikhlas memanglah syarat amalan tu nak dapat pahala mesti kena ikhlas. Kalau tak ada ikhlas tak dapat pahala maka tak ada balasan baik juga. Mesti kena ada ikhlas. Tapi nak cerita katanya amalan kebajikan amal baik adat manusianya. Manusia ni kalau buat baik tak ada lah. Dia buat baik ni biasanya untuk diri. Untuk diri cari benda baik-baik. Lepas tu kalau nak buat jahat, buat mudarat, dia tak buat mudarat kepada diri sendiri, dia tak buat jahat kepada diri sendiri, dia tak zalim kepada diri sendiri. Kalau nak ada zalim, zalim ke orang lain. Kalau nak buat nyanyai pada orang lain, dia tak buatlah pada diri sendiri. Maksud gitu. Jadi maknanya amalan kebajikan biasanya kita buat untuk diri kita lah. Tapi ikhlas tu memanglah ikhlas kerana Allah. Jadi dan mana-mana amalan kebajikan yang kamu dah buat dahulu, yang kamu buat belum pada ni, yang buat tu mana faedah amalan kebajikan itu akan kembali kepada kamu, kembali kepada diri kamu. Tajiduhu indallah, nascaya kamu dapat akan pahalanya di sisi Allah. Nascaya kamu dapat akan balasan baik itu di sisi Allah. Jadi Allah akan balasan baik kepada kamu. Dengan maknanya amalan kebajikan kamu yang kamu buat itu tak disia-siai oleh Allah. Tak disia-siai oleh Allah. Tentu ada balasan baik daripada Allah. Bila nanti kita kembali kepada Allah. Nak kembali kepada Allah bila? Di sisi keluar roh daripada jasad kita, di sisi kita mati. Apabila mati itu maknanya kita dah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah untuk nak terima balasan amalan kita. Tajiduhu indallah, tentu dapat kamu akan pahalanya, balasan baik amalan kamu itu di sisi Allah. Kenapa dapat? Kenapa pula dapat? Innallaha bima ta'maluna basir. Ini soalannya sebilat. Kalau orang tanya, kenapa itu apa dia? Dapat balasan baik di sisi Allah tu kenapa? Kamu buat dalam masa hidup kamu ada buat amal kebajikan. Tentu apabila kamu kembali kepada Allah, kamu mati, kamu akan dapat balasan baik daripada Allah semenjak daripada masuk dalam alam barzakh lagi. Sehingga berterusan. Kenapa boleh begitu? Sebab Allah Ta'ala, innallaha bima ta'maluna basir. Bahawasa Allah ini kerana bahawasa Allah. Muradnya begitu. Bahawasa Allah ini kerana, ini salah kata ilat, sebab bagi dapat kamu dapat akan pahala di sisi Allah. Kenapa dapat? Kerana bahawasa Allah dengan barang yang kamu amal itu amat melihat. Ini kerana Allah amat melihat dengan barang yang kamu amal itu. Jadi Allah melihat, Allah nampak, Allah tahu, Allah dengar amalan kamu. Maka membalas ia akan kamu dengan amalan kamu. Yang dengan sebab Allah amat melihat. Apabila amat melihat, setiap amalan satu per satu amalan kebajikan kita, dia nampak ke semuanya. Tak sia-sia lah. Yang kita bimbangnya, kita buat amal kebajikan. Tuhan tak tahu. Tuhan tak nampak. Kita berzikir, Allah tak dengar. Kita solat, Allah tak nampak. Kita solat, Allah tak tahu. Situlah kalau nak tak ada balasan. Kalau kita solat, contohnya fardunya, kita solat. Solat, tapi Allah tak tahu kata kita solat. Allah tak nampak kita solat. Di situ pun kalau tidak ada balasan. Tapi dengan sebab Allah yang amat melihat kepada kamu dan kepada amalan kamu, maka tak bimbang, tak risaulah. Tidak ada kebimbangan bahwasanya nak sia-sia amalan itu, tak sia-sia. Sebab setiap-tiap langkahan kita diketahui oleh Allah, dipandang oleh Allah, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala nampak. Tentu mesti tak sia-sia, semuanya ada
balasan. Baik-baik, jahat-jahat lah. Amalan baik, balas baik. Amalan jahat, balas jahat lah. Sebab Allah yang amat melihat. Salah katanya, kalau bahasa kita sama-sama manusia, aku tahu ke semua kau buat apa. Aku tengok ke semua apa yang kamu buat. Kalau sama-sama kita, aku tengok ke semua, aku dah tengok dalam kamera sisi apa yang kau buat. Nanti aku nak balas. Begitulah. Begitu. Jadi dengan sebab Allah Ta'ala amat melihat di atas segala amalan kamu, maka tentu sama sekali tak sia-sia amalan kebajikan kita. Akan dibalas, dibalas baik, diberi pahala, dibalas baik apabila kita kembali kepada Allah. Itulah mana katanya, innallaha bima ta'maluna basir. Dan bahawa Allah dengan barang yang kamu amal itu amat melihat. Susunan asalnya bahawa Allah ini kerana bahawa Allah amat melihat dengan barang yang kamu amal itu. Jadi maksud gitu. Jadi maknanya innallaha bima itu kalau dalam kaedah, dalam bahasan ilmu tu dia katanya jumlah menempati ilat, jumlah min quwwati ta'lil pada makna ilat bagi tajiduhu indallah. Jadi mana innallaha bima ta'maluna basir, ilat bagi tajiduhu indallah, pada maknanya begitu. Pada makna innallaha bima ta'maluna basir, ilat sebab ilat bagi tajiduhu indallah. Begitu. Sebab tu dia datang tafri'nya, maka balasan, maka membalas. Ni faham daripada kata Allah tahu. Dengan sebab dia tahu, dia nampak, maka membalas ia. Jadi tak sia-sia. Maka membalas ia, ya Allah akan kamu dengan amalan kamu ini, dengan sejenis, dengan jenis tiap-tiap amalan kamu. Dengan amal kamu ini, dengan sejenis tiap-tiap amalan kamu. Dengan amalan kamu ini, dengan sejenis amalan kamu. Amalan kamu ini tiap-tiap amalan kamu. Jenis macam mana? Amalan kamu baik, balas baik. Amalan kamu jahat, balas jahat. Itu mana? Bersejenis. Membalas dengan amalan ini, dengan jenis amalan kamu. Apa dia? Amal baik, balas baik. Amal jahat, balas jahat. Kalau tak sejenis macam mana? Buat baik, dibalas jahat. Buat jahat, dibalas baik. Itu tak bersejenis. Itu dengan, begitulah setiap kali kalau katanya membalas dengan amalan, maksudnya membalas dengan yang bersejenis dengan amalan kamu. Maknanya dimaksud kata sejenis itu, kalau baik, baik balas. Amalan baik, dibalas baik. Bukan katanya kita solat kepada Allah, Allah solat kepada kita. Bukan begitu. Bukan maksud begitu. Orang-orang bagi duit pada kita, kita balas duit kepada mereka. Itu bukan maksud sejenis begitu. Kita buat baik, Allah balas baik. Itu sejenis. Siapa buat jahat, Allah Ta'ala balas jahat. Itu dengan amalan, yani dengan sejenis amalan kamu. Lepas tu amalan, tiap-tiap amalan kamu. Tidak ada ketinggalan. Begitulah. Cumanya masalah amal kebajikan tak digugur sama sekali. Amalan kebajikan dibalas penuh-penuh, tak digugur sama sekali. Jadi tiap-tiap amalan kebajikan dibalas penuh-penuh, tak digugur sama sekali. Tapi amalan kejahatan tu dibalas jahat tu tak mesti penuh-penuh. Faham kata begitu? Jadi amalan kejahatan yang kamu buat pada dunia dibalas dengan balas jahat juga, tapi tak mesti sebiji-sebiji. Tak mesti ke semua. Boleh jadi buat 100, Allah Ta'ala balas 50. Kan? 50 lagi dimaaf. Jadi amalan kejahatan tu boleh jadi tak dibalas pun ada. Tapi amalan kebajikan mesti dibalas dengan sini. Tapi amalan kejahatan, kalau balas tu adalah balas dengan jahat. Tapi boleh jadi tak dibalaskan. Kenapa? Allah Ta'ala ampun ke semua. Begitu. Itu mana katanya amalan
baik-baik, baik mesti balas baik. Begitu. Amalan baik mesti dibalas baik. Amalan jahat belum tentu nak ada balasan jahat. Tapi lain pada kufur lah. Lain pada kufur. Mana amalan jahat belum tentu. Itu di atas masyiatillah, di atas kehendak Allah. Kalau kehendak nak ampun lain pada syirik, boleh mengampunkan semuanya. Maka tak dibalas jahat. Itu jadi balasan baik mesti, balasan jahat tak mesti, tergantung dengan kehendak Allah. Lain pada dosa kufur syirik. Begitulah. Kemudian katanya waqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستلمك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.